I explained to you what is isomerism. The main thing is the difference between isomerism and also the structural formula that you learned. I want to remind you again, isomerism must always come in a pair. Alright, you must always come in a pair. Dia mesti kena duduk sepasang so that we can see the differences. Okay. That is the type of isomerism that we have. We have talked about that. Saya nak pergi contoh terus. Okay, saya nak pergi contoh terus. For example, if I want to write it, or if I want to draw the chain isomer and the positional isomer and the functional isomer of, nak lukis untuk apa? Ada soalan yang nak saya buat? Ataupun saya bagi je? Miss bagi je lah. Okay, let's try C5H12O. Okay, C5H12O. Yang ni yang kita akan lukis. So, kalau dia minta chain isomer, cara nak jawab dalam exam, saya nak resusun balik benda ni. Cara nak jawab dalam exam, kamu boleh label dia chain isomer dan kamu lukis pasangannya. Okay, so yang ni adalah cara yang kita akan buat. Kita label chain isomer and then kita lukis pasangan dia. So, C5H12O, nak tahu dia adalah alkohol atau karbonil. Isu selalu adalah bila ada oksigen biji, saya tak tahu dia alkohol atau dia karbonil. So cara nak tengok dia alkohol atau karbonil senang je. Kalau dia adalah CnH2n plus 2. 2n plus 2 kat sini bermakna dia adalah alkohol. Kalau dia adalah CnH2nO, alright, 2nO sahaja, bermakna dia adalah karbonil. Alright, dia adalah aldehyde atau ketone lah. Alright, dia adalah karbonil. So tu cara nak tengok lah. So right now I have my C5H12O. That is our question. So the first and foremost, the very easy one is to draw a straight chain. Kalau soalan tak request apa-apa, tak payah buat pening. Kita letak straight chain. Okay, kita letak straight chain. And you can see the straight chain of 5 carbon over here. And then, when you want a chain isomer, as we all agree, chain isomer, saya tak pasti saya bagi tahu tak? So, saya nak bagi tahu, in the chain isomer, chain is the one that need to be different. Need to change, okay? But the position of the functional group must be the same. And the functional group, the type of functional group also must be the same. Okay, itu cara dia. Definition lengkap, ayat semua dalam nota. Okay, so bila chain isomer kena berbeza, rantai yang kena berbeza, so saya akan pendekkan 5 karbon rantai jadi 4 karbon rantai. Okay, OH akan kekal di karbon pertama. The OH remain on the first carbon. But I have not enough carbon because I have C5. So one more carbon will be placed in the center. Alright, it must be in the center. Karbon yang kamu nak sambung, nak jadikan cabang, tak boleh duduk di karbon kiri kanan hujung. Sebab dia akan jadi rantai panjang juga. So, kamu akan letak di tengah. Mana-mana tengah, mana-mana satu. Okay, 2 tengah ni, mana-mana satu. And then you complete the hydrogen. Calculating the hydrogen, make sure your hydrogen is enough. Complete the hydrogen, complete the hydrogen. Then you will realize the rantai, the carbon chain is different. Kamu akan perasan rantai karbon berubah daripada 5 carbon straight chain kepada 4 carbon straight chain satu cabang. That is what we mean by chain isomer. Rantai berubah. Rantai sahaja yang berubah tetapi jenis functional group dan kedudukan functional group kekal dan tak berubah. That is what we mean by chain isomer. Okay. Next. Positional isomer over here. Bila positional isomer, sama seperti apa yang kita bincang, kalau chain isomer, rantai kena ubah. So, in the positional isomer, the position must be different. But, the chain, rantai karbon, kena sama. Jenis functional group pun kena sama. Okay? Itu cara paling senang. So, kita guna balik yang sama. Kita guna balik yang CH3. CH2, kita guna balik yang 5 carbon straight chain. Alright, that is my 5 carbon straight chain. And then for the positional isomer, rantai kena sama. Rantai kena sama. So, I will still have my 5 carbon ring.
5 carbon straight chain. Tapi apa yang berbeza? The position of my functional group right now is different. So, the OH akan berubah dari karbon pertama bergerak ke karbon kedua. That is what we mean by the positional isomer. Lengkapkan balik hidrogen, bilangan hidrogen semua akan kekal dan tidak berubah. Semua akan kekal dan tak berubah. Jumlah dia akan kekal. So, you can see from here, the rantai karbon kekal sama panjang. Rantai sama, tetapi apa yang berubah? The OH changing from the first carbon to the second carbon. That is what we meant by positional isomer. Okay? Simple setakat ni? Simple, Miss. Alright. Kalau this is the thing that happened, what happened in functional group isomer? Apa yang akan berbeza, apa yang akan sama? Anyone? Functional group berbeza. Functional group akan kena ubah, kena different, kena berbeza. Dan apa yang kena sama? Chain dengan position. Chain dengan position kena sama. Dan kenapa saya bagi cara ni? Sebab kalau kamu kata, teacher, semua saya nak ubah. Boleh, tak salah pun. Semua benda kamu ubah pun, kita still panggil dia isomer. Tapi kenapa nak pening? Kenapa kalau ubah satu benda dah cukup untuk menjawab soalan chain isomer, kenapa nak ubah semua benda? Alright, kenapa nak ubah semua benda? Tak payah buat diri kamu pening. So, functional group isomer ada limitation. Alright, dia hanya ada 4 pasangan. Kalau yang kamu tengok dalam nota, dia hanya ada 4 pasangan. Dan siapa pasangan alkohol? Alkohol, siapa pasangan dia? Tak dengar? Ether. Ether. Thank you. Alright. So, alcohol OH, pasangan dia adalah COC. Alright, that is the pair. So, saya still guna yang pertama. This one still guna yang pertama. 5 carbon straight chain. 5 carbon rantai panjang OH. Dan, saya kena ubah hanya functional group. OH kena ubah jadi COC. Tapi rantai tetap sama panjang. So, saya kekalkan rantai saya 5 carbon straight chain. Tetapi, functional group akan masuk di hujung. Okay, di mana position kekal ya. Position kekal, kita nampak COH carbon pertama, COC carbon pertama. Alright. Dan yang paling penting, semua yang kita lukis sekarang masih berpegang kepada C5H12O. We are only rearrange the atom. But the total number of atom, the molecular formula must be the same. The number of carbon, hydrogen and oxygen from the beginning until the end must remain unchanged. We are only changing one thing. We are only rearrange the arrangement. Kita hanya susun semula. Okay? So, this is the biggest tip that I can give to you. Alright, this is the biggest tips that I can give to you over here. Tak perlu ubah semua benda kalau kamu hanya nak satu sahaja yang berubah. Kekalkan yang lain sama supaya kamu tak pening. Okay? And make sure, as we all agree, make sure setiap satu isomer, every single isomer must come in a pair. This is my chain isomer. This is my positional isomer. They are coming in a pair. This is my functional group isomer. The moment kamu jumpa perkataan isomer, you should know that your answer must come in a pair. Jawapan kamu mesti sepasang. Okay? Simple. Alright. Next. Very similar but slightly different. Saya nak pergi kepada cara menjawab yang berbeza. Alright. Cara menjawab yang berbeza, saya nak guna balik tadi C5. Tapi saya nak H10O sahaja. Okay. The question right now asks you to draw all possible isomer. Alright. Bila all possible isomer, soalan dia adalah berapa biji? Sorry, all possible isomer pula. Sorry. All possible structure.
Okay. So bila dia kata all possible structure, the question is ada berapa? Nak tahu ada berapa, senang je. Tengok markah kat tepi tu. Berapa markah soalan tu? Kita boleh teka dari situ. Biasanya satu structure, satu markah. So kalau dia tulis kat situ 5 markah, bermakna all possible tu adalah 5. That is how you answer your question. You need to roughly know how your answer should look like. You should roughly know how many answer you should have. Okay. So the C5H10O is your carbonyl because it's your CnH2nO. Bermakna oksigen ni sekarang adalah double bond O, your aldehyde atau ketone. All possible isomer, cara nak lukis adalah CH3, CH2, lukis dulu straight chain. Alright, lukis dulu susunan straight chain satu. Jangan ubah semua benda. Macam mana kita nak lukis the all possible adalah lukis dulu satu. And then another one adalah buat rantainya. If I am having my, what do we call that? My chain isomer. Then dia akan jadi something like this. Okay, dia akan jadi 1, 2, 3, 4, C double bond O, H. Okay. Kedudukan berbeza. CH3 boleh duduk di carbon sebelah C double bond O. So saya boleh ada satu lagi. CH3, CH, 2, CH, CH3, C double bond O, H pun boleh. Okay. CH3 tempat yang berbeza sebenarnya. Alright. Next. Saya boleh pendekkan lagi. Daripada 5 karbon jadi 4 karbon. Saya boleh pendek lagi jadi 3 karbon. CH3, C, CH3, CH3. And then C double bond O, H. Total masih adalah C5H10O. Okay. Next. Saya dah selesai dengan C5 banyak pula dah. C5 banyak weh. C5 sangat banyak. Boleh lah. Okay, tak apa, sambunglah. Dah lukis baru dah. Alright, we are done with the aldehyde. We can move to the ketone. So ketone, there are quite a few. CH3, C double bond O, 5 carbon. So we have the 5 carbon straight chain. Alright, and then we move the position. Double bond O sekarang carbon nombor 2. So kita pindahkan double bond O jadi carbon nombor 3. Alright, soalan saya seterusnya. Boleh tak pindah double bond O lagi ke carbon nombor 4? Sama je nanti. Dia akan jadi sama je nanti. Double bond O kalau pindah lagi jadi carbon nombor 4, dia akan sebenarnya duduk sama dengan yang atas. Okay. Dan kita boleh pendekkan rantai dia daripada 5 karbon jadi 4 karbon. Alright, jadi 4 karbon. CH3 duduk sini. Alright, so kita ada roughly 7 structure kat sini. Dan saya rasa itu sahaja. Boleh pendek lagi, tak boleh pendek dah. CH3. Tak boleh pendek dah. Okay. Boleh ke? Tak ada dah. Alright, so if the question start with draw all possible isomer. Okay, dia bermula dengan draw all possible isomer and then dia suruh identify the chain isomer, the positional isomer and the functional isomer. Cara nak jawab paling senang, tak payah lukis balik. Kita label tadi dengan Roman 1. Kita label tadi dengan Roman 2. Yang ni Roman 3. Roman 4, 5, 6, 7. Kita letak label. Alright. Tak suka Roman 1, 2, 3. A, B, C, D, P, Q, R, X. Gunalah apa benda yang hampa nak guna pun. Okay. Label that. And then, tak perlu lukis balik. You only use the label. Contoh for the chain isomer. One of the pair of chain isomer adalah Roman 1 and 2. Satu markah dah weh. Nampak? So if the question started off with draw all the possible isomer and then the question asks you for the chain isomer, positional isomer or so on, tak perlu lukis balik. Letak nombor, letak label, indicate which structure is what and then use the label that you put down. Use the label and then find the pair of the isomer. So can I have a pair of positional isomer?
Can I have a pair of positional isomer? Kena panggil nama ke? Devendra? Devendra? Dua dan tiga, madam. 2 dan 3 Azim jadi Devendra dah. 2 dan 3, let me check. Position 2 dan 3 boleh. 2 and 3 boleh. Lagi? Lagi? Aniska? Miss, kalau 5 dengan 6? 5 dengan 6 boleh. 5 and 6 5 dengan 6. boleh. Alright. So you can see from there already. Okay. Functional group isomer. Yang ni senang lah. And they are quite a few pair. Functional group isomer. Anyone? 1 dan 5. 1 dan 5 boleh. 1 and 5. Lagi? 1 and 6. 1 and 6 boleh. And sequence. mana-mana, jujurlah, mana-mana antara aldehyde dengan mana-mana antara ketone pun boleh jadi functional isomer. Functional group isomer. Okay. So what I'm trying to show you over here adalah cara menjawab depends pada soalan. And I hope you can see which one is your chain isomer, positional isomer and functional group isomer over here. And depends on the question. If the question bermula dengan pasangan, dia dah memang tanya draw the chain isomer. Dan kita lukis terus, tak payah buat all possible, buat pening. Betul? And kalau dia minta all possible terlebih dahulu, dan bila dia minta pasangan, jangan lukis balik. Sebab lukis balik tu bazir masa. Kamu dah lukis dah, letak nombor je. Alright, letak Roman 1, Roman 2, Roman 3, Roman 4. Tak suka Roman, P, Q, R, X, T, Y. Letak. Then you only give the pad as the answer and tetap dapat markah. Nampak? Alright. Ada soalan pasal chain isomer, positional isomer and functional isomer? No, Miss. Alright. Next, we'll be moving to your stereo isomer. Stereo isomer, as I explained last Monday, stereo isomer will be more on spatial arrangement, will be more on 3D arrangement. Okay? So, kita ada dua jenis, cis-trans isomer and enantiomers. Kita akan tengok one by one. First and foremost, cis-trans isomer. What I give to you on the screen is the restriction. Not restriction, sorry. Wrong word. Requirement. Alright, requirement for the cis-trans isomer. Look at the word isomer. Bermakna dia masih kena datang sepasang. Dia masih kena datang dalam bentuk sepasang. There are two requirements for the cis-trans isomer. The first requirement is it must be a restricted rotation. It must be a restricted rotation, and restricted rotation ada dua orang sahaja yang ada. There will be only two conditions we have restricted rotation. The first one, carbon-carbon double bond in straight chain. Alright. First one, carbon-carbon double bond in straight chain. The kedua adalah carbon-carbon single bond but in cyclic. So, orang yang hanya boleh ada restricted rotation adalah carbon-carbon single bond, carbon-carbon double bond in straight chain ataupun carbon-carbon single bond in cyclic, for example, cyclic, ataupun what else cyclic? 6 carbon yang kamu biasa jumpa, 4, 5, 6 carbon. That is the carbon that can have restricted rotation. Restricted rotation mean tak boleh pusing. Okay, itu maksud restricted rotation. Kita tak nak benda tu berpusing. Okay. Next, the second requirement is each carbon atom in the restricted rotation site have two different group attached. Saya guna carbon-carbon double bond.
That is my restricted site. Okay, this is my restricted site. So each carbon, this carbon, all right, must have two different group attached. The two different group could be, let's say, hydrogen and CH3. Okay, CH3. That is my two different group. I have the group is hydrogen and CH3. Tapi adakah bermakna karbon ini dan karbon sebelah lagi, karbon jiran ini perlu pegang kumpulan yang berbeza juga? Adakah bermakna dia kena pegang apa tu? CH2, CH3 and then dia kena pegang Cl. Adakah maksud tu? Tak. Alright, we don't compare the carbon next to each other. We are looking at the carbon itself. That particular carbon need to have two different group, which means this carbon can also holding H and CH3. Dia masih boleh pegang H and CH3 sebab apa yang kita nak tengok adalah setiap satu carbon. Carbon ini seorang pegang dua kumpulan yang berbeza. Carbon ini setiap orang pegang dua kumpulan yang berbeza. That is what we mean by each carbon have two different group attached. Kita tak payah compare. Alright, of course, kalau berbeza, kalau macam ni, C double bond C ada dua, and then this guy pegang H, pegang CH3, CH2, and then dia pegang H, pegang CH3. Boleh, tetap boleh. Sebab apa tetap boleh? Sebab kita nak check carbon ni je. Carbon ni pegang dua kumpulan yang berbeza. Okey. Carbon ni pula pegang dua kumpulan berbeza. Okey. Kita akan tutup. Alright, kita akan tutup. Bila kita check satu side, kita akan tutup satu side lagi. Bila kita check carbon kiri, kita akan tutup carbon kanan. Bila kita check carbon kanan, kita tutup carbon kiri. Kita hanya perlu make sure carbon itu, that one carbon holding two different group attached. That's it. Okay? Jangan kata dia mesti kena sama kiri kanan atas bawah. Tak dia. Okay? So that is the requirement, and this is the example of our cis trans. And I believe some of you have studied and some of you should know. For this structure A and the structure B, for the column A and for the column B, A kat atas adalah cis atau trans? Cis. Cis. Kenapa cis? Sebab dua-dua H duduk atas. Dua-dua H duduk atas. Kita akan biasa tengok H. H dua-dua duduk atas. So pakcik ni kita panggil cis isomer. Ni cara kita label. Dan kalau dia adalah cis, automatically bila hydrogen bertentangan arah, that is our trans isomer. Okay? And I want to remind you one thing. When you draw your cis trans isomer, you must label their name. Kamu mesti kena bagi tahu siapa cis, siapa trans. Yang tu pertama. Yang kedua, bila kamu lukis, dia mesti kena dalam bentuk ekor ikan. Perasan tak ekor ikannya? Alright, do you realize? Dia mesti kena dalam bentuk C double bond C, ekor ikan, the fish tail. Mesti kena dalam bentuk macam ni. Kalau kamu lukis C double bond C like this, then your structure is wrong. Kita tak bagi markah. Okay, sebab kita tak nampak siapa atas, siapa bawah. So, bila kamu lukis, make sure kamu lukis dalam bentuk ekor ikan. Mesti kena dalam bentuk ekor ikan. And we will normally look at the same group, the hydrogen. If it's on the same side, it's a cis. If the hydrogen is on the opposite side, it's a trans. Okay? Next, kita boleh ada cis-trans isomer by using a cyclic. Sama juga, that will be my cis isomer. And this is my trans isomer. The same thing. This is the two carbon that we are focusing on. This carbon and this carbon. These two carbon having two different group attached. Pegang hydrogen dengan CH3, pegang hydrogen dengan CH3. So dia hydrogen dua-dua duduk atas, so dia cis. Hydrogen satu atas, satu bawah, so dia trans. Itu maksud cis trans. Okay? Saya nak bincang yang cyclic sikit. Katakanlah kalau cyclic yang teacher ada sekarang ni. Alright. Satu adalah, satu duduk kat sini, CH3. Satu duduk kat sini, Br. Boleh ada cis trans tak?
Boleh ada cis trans. Alright, kita tak perlu tengok pada semua. Saya rasa kita kena buat kelas malam kot, baru hampa menjawab. Kita tak perlu tengok pada semua carbon. Kita hanya perlu tengok pada carbon yang pegang orang lain. Yang ada pegang kumpulan lain. Kenapa saya kata macam tu? Sebab carbon ni, dia akan pegang 2H. Bila dia pegang kumpulan yang sama, dia tak boleh ada cis trans lah. Alright, they cannot hold the same group. That is the requirement for the cis trans. So, carbon ni tak payah tengok dah. Kita hanya perlu fokus pada carbon yang ada pegang kumpulan lain. Alright, dan kenapa dia boleh jadi cis trans? Sebab dia pegang hidrogen, So how do I draw the cis trans? Is kamu akan lukis, tapi sekarang untuk carbon ni, kamu tak boleh nak lukis straight line macam tadi. Betul? Bila kamu tak boleh nak lukis straight line macam tadi, apa yang kita guna? Kita akan guna 3D. Kita akan guna wedges. Alright, kita akan guna wedges. Dan kita akan guna dashes. Wedges means in front of the plane. Dia duduk di depan SATA. Dashes means behind the plane. Dia duduk di belakang SATA. Okay. So how do we draw? Simple. Saya hanya akan perlu lukis satu wedges, satu dashes. Sama juga pada carbon ni. Satu wedges. Kita akan gantikan ikatan straight line tu dengan wedges and dashes. Kalau saya letak hydrogen pada wedges untuk dua-dua dan pakcik ni pegang CH3, pakcik ni pegang Br. Bila hydrogen dua-dua duduk pada wedges, that will be our cis isomer. Simple. Saya suka lagi cara ni berbanding cara line tadi. Alright, sebab kamu tengok sahaja jenis ikatan yang kamu guna. So, if I want a trans isomer, what will I do? Everything will be the same. I will still have my wedges. I will still have my dash, my wedges. Alright, the wedges bond, the dashes bond. Yang atas kita kekalkan, jangan ubah. Tapi kita terbalikkan yang bawah. So, atas sekarang duduk BR, H duduk kat dashes. Nampak tak? H satu duduk kat wedges, satu duduk kat dash. So, bila satu duduk di depan SATA, satu duduk di belakang SATA, that will automatically be your trans isomer. Okay? Simple. Yang carbon-carbon double bond, saya tak risau sangat sebab carbon-carbon double bond dia tak ada cara lain. Carbon-carbon double bond dia memang kena guna cara ekor ikan sahaja. Alright, tak ada isu apa kat situ. Kamu letak je lah kumpulan kamu yang sama atau bertentangan tu. Okay, susun je lah. And then for the cyclic, kena berhati-hati kalau kamu dapat cyclic yang kamu tak boleh nak letak the line. Okay, so apa yang kita buat? Kita ganti dengan wedges atau dashes. Simple. Alright. Next. Ada soalan ke? Before I next, ada soalan yang tak boleh buat? Ada benda yang nak tanya? Miss. Ya. Hang tekan mic tu, hang kena tunggu 1 saat, lepas tu baru cakap. Lepas cakap, tunggu 1 saat baru tutup. Aku tak dengar apa pun. Okay ke sayang? Bila you all akan balik college? Tak sabarnya nak jumpa apa? Lepas mid-sem. Mid-sem berapa lama lagi? Ada mid-sem? Lagi ke? Alright. 3. Enantiomers next and the last in our isomer adalah enantiomers. Sebelum saya masuk kepada enantiomers, perasan tak dia masih duduk sepasang? Whenever the isomer dia kena duduk sepasang. Okay, saya nak ingatkan sekali lagi. Whenever the isomer dia kena duduk sepasang. Nampak sepasang So sama juga dengan enantiomers. Dia kena duduk sepasang juga. So we also have requirement for enantiomers. The requirement for enantiomers is much easier. Senang. First and foremost, kita kena ada chilarity center. The chilarity center, simbol dia adalah asterisk, star. Simbol dia adalah asterisk. What is chilarity center? Chilarity center is a sp3 hybridized carbon that have 4 different groups. I want to remind you, sp3 hybridized carbon is
4 single bond carbon. Mesti adalah 4 single bonds carbon. Alright, dia hanya boleh pegang 4 ikatan. Double bond, triple bond out. Okay, double bond, triple bond semua out. So, carbon yang pegang 4 single bond kena pegang 4 kumpulan yang berbeza. Contoh hydrogen, CH3, OH, CH3, CH2. So I hope you can see the 4 different group that this carbon is holding. Kalau dia pegang 4 kumpulan yang berbeza, that is your polarity center. Itu adalah carbon tengah dia. Okay. And the second requirement is non-superimposable mirror images. Okay, yang ni saya nak tunjuk. Guna tangan je, tengok je lah kat screen. Mirror saya duduk sini. This is mirror. Alright, ni objek saya. Tangan pertama objek. This is our mirror. Okay. So, ingat ya, mirror kat sini. Saya nak lepaskan dah mirror ni. Mirror duduk kat sini sekarang. Next thing, bila tangan ni tengok pada mirror kat sini, bayang dia akan jadi something like this. Betul? Kalau kamu letak jari kamu dekat dengan cermin, jari yang dekat dengan cermin tu akan keluar sebagai bayang pertama. So, kamu akan nampak objek, shadow. So, cermin duduk tengah. What is mean by non-superimposable mirror images adalah kita akan ambil bayang ni, kita akan ambil shadow ni, the mirror image, kita akan ambil dan kita letak atas objek tadi. So, saya akan ambil the mirror image dan saya letak atas the object. And kamu perasan, dia tak bertindan. Dia tidak bertindan 100%. Bila dia tak bertindan 100%, that is what we mean by non-superimposable mirror images. So, kalau yang ni adalah mirror, this is our mirror. Cuba ambil benda ni, cuba imagine benda ni diambil dan letak atas dia. Kamu letak, kamu ambil je, ambil, letak. Kamu perasan dia takkan overlap. Dia takkan overlap 100%. Betul? So, bila dia tak overlap 100%, that is what we mean by non-superimposable mirror images. Okay? That is the 2 requirement of your enantiomers. So, how do we draw? Mirror, boleh label kalau nak. Kalau tak nak, boleh just lukis dashes line. That is our mirror. And saya nak, sebelum saya bincang soalan sikit, look at the type of bond. Saya ada solid bond. Solid bond over here represent on the plane. Okay. Lepas tu kita ada wedges yang saya ajar tadi. Wedges adalah out of the plane. Okay. Next kita ada dashes. Dashes adalah in the plane. Alright. Sebelum saya nak ajar lukis and so on, kita tengok sikit logik bayangan cermin. Kalau kamu tengok, bila kamu lukis yang ni adalah carbon tengah. Carbon tengah kamu obviously adalah the polarity center. Carbon tengah tu adalah carbon polarity center. So bila kamu lukis, perasan tak CH2, CH3? CH2, CH3 adalah bayang pertama. And then CH3, the object, dia adalah ke kiri. The shadow, dia adalah ke kanan. Alright, nampak tak? Objek dia adalah ke kiri, lepas tu yang ni ke kanan. Hidrogen kekal, paling jauh. And then yang atas akan kekal. Alright, yang atas akan kekal. Yang atas tu, kamu tak payah lukis sampai macam ni tau. Kamu tak payah lukis sampai, sebab teacher kata, oh dia kena mirror image. Kamu tak payah lukis sampai macam ni. Tak, kita tak belajar sampai that detail. Kita hanya perlu belajar kumpulan yang sama sahaja. Alright, kumpulan yang sama attached, that's it. Of course, kalau kamu lukis, tak salah, tapi tak perlulah. Okay? So, let's try an example. Let's say I'm having CH3, CH, OH, CH2, CH3. Okay? Yang simple je. Alright? So, how do we draw and how do we start for the enantiomers? Expand the structure first. Kembangkan dulu. Saya ada CH3, C, H. Lepas tu carbon yang sama pegang OH. Lepas tu saya ada CH2, saya ada CH3. Next thing, find the polarity center. Kita kena cari carbon yang nak duduk tengah tu.
Kita kena cari carbon yang nak duduk tengah. Dan kita tahu carbon tersebut mesti kena pegang 4 kumpulan yang sama. H3 kumpulan yang sama. H2, 4 kumpulan yang berbeza. So, siapa yang pegang kumpulan yang sama, dah out dah. CH3, CH2, CH3 dah out. So, kamu akan perasan, carbon duduk tengah adalah carbon ni. Sebab dia pegang hydrogen, dia pegang CH3, dia pegang OH, dia pegang CH2, CH3. So, that is our enantiomers. That is our polarity center. Sorry. That is our polarity center. Dah jumpa carbon yang duduk tengah, kita letak carbon yang duduk tengah tu sebagai benda pertama. And then, lukis dulu bentuk tetrahedral. Lukis dulu bentuk tetrahedral. Baru letak orang. Letak dulu tetrahedral. Dan bila kamu ada 4 kumpulan tu tak perlu susun ikut urutan pun. Kamu boleh letak suka hati. Hidrogen tak semestinya duduk atas. Dan siapa yang saya nak letak ke atas biasanya adalah kumpulan yang besar. Kalau my tips for you is, siapa nak duduk atas? Kumpulan paling besar duduk atas. Sebab senang nanti, dia tak payah rotate. So, kumpulan yang paling besar adalah CH2, CH3. Letak. Dah selesai. Saya nak cuba rombakkan, so saya nak kamu nampak yang dia tak perlu duduk pada kedudukan yang sama. Kamu boleh letak hidrogen kat sini, tak ada masalah. Okay? Nak letak sama, CH3 duduk belakang, OH duduk sini pun boleh, tak ada masalah. Okay, tak ada masalah. Tapi satu je Miss Wang nak minta, kalau boleh kita letak kumpulan yang besar di atas. Okay, kalau boleh kita letak kumpulan yang besar di atas sebab senang kamu nak lukis nanti. So next kita ada mirror, that is our mirror. Sama juga, saya akan lukis dulu carbon tengah. Saya akan lukis dulu bentuk tetrahedral tersebut. Alright, then I hope you can see that your wedges tadi ke arah kiri, sekarang wedges ke arah kanan. Nampak? Okay, yang itulah antara yang critical. Next, atas kekal, salin balik. H kekal, OH salin balik, CH3 salin balik. So this is what we call enantiomers. Alright, that is what we call enantiomers. And as we all agree, dia masih duduk sepasang. Dia masih duduk sepasang. It's always in a pair. Always. Alright? Question so far? Alright. Are we still together? Yes. Alright. Next. Kalau okay, that's it about your isomer. Isomer ada 2 jenis, constitutional dengan stereo isomer. Make sure you know the difference between them and make sure you can draw all the isomers. Alright. Next, kita nak masuk kepada the last part of your topic 4, your 4.4 reaction of organic compound. Saya pergi yang asas je ya. Kamu dalam kuliah, dalam tutor akan belajar banyak lagi. So, covalent bond, cleavage, ada 2 jenis. Cleavage means breaking. Kita akan break the covalent bond 2 jenis. Satu homolytic, satu heterolytic. Homolytic means dia akan break sama rata. Evenly. Alright, homolytic means evenly. Itu je maksud dia. Dan in homolytic cleavage, you will form free radical. Saya malas nak baca ayat-ayat tu, saya nak tunjuk je. Kenapa boleh evenly dan kenapa dia form free radical? Contoh yang paling senang adalah kita guna BR. Kenapa dia boleh break evenly? Sebab kekuatan BR di kiri kanan adalah sama. Bila kekuatan BR di kiri kanan adalah sama, dan kita boleh break, BR kiri akan dapat 1 elektron, BR kanan akan dapat 1 elektron. And look at the arrow that I use. I'm using half-headed arrow. Kenapa half-headed arrow? Half-headed arrow represent 1 electron. 1 elektron bergerak dari ikatan ke BR, 1 lagi elektron bergerak ke ikatan ke BR 1 lagi. And therefore you form BR dot and BR dot. What is the dot represent? The dot represent the electron. The dot represent the electron. And that is what we call free radical. Okay?
Dia bukan cation, dia bukan anion. So dia dipanggil sebagai free radical. Okay. Satu elektron pegang, satu orang ambil balik satu elektron. That is homolytic cleavage. Dan dia hanya boleh berlaku when you are having a non-polar bond. You can only have this when you're having a non-polar bond. For example, BR just now. For example, Cl, hydrogen, carbon, dan yes, kamu boleh ada. Sebab dia benda yang sama. Okay, benda yang sama nak berputus. Putus sama rata. Okay. What happened in the heterolytic? Vice versa in the heterolytic cleavage adalah adalah polar bond. Bila polar bond means dia ada partially positive, dia ada partially negative. Therefore, your bond will break unevenly. Your bond will break unevenly. Okay? Who is more electronegative? The one that is more electronegative will be taking more electron. Okay, it will take more electron if that side is more electronegative. Okay, so example HBr. Knowing that your Br is partially negative, your hydrogen is partially positive. Kenapa nak tahu dia partially positif atau negatif? Senang je. Siapa senang nak jadi negatif? Kamu biasa jumpa H minus ke H plus? Kamu biasa jumpa H plus. So hydrogen electropositive. Kamu biasa jumpa Br plus atau Br minus? Biasa jumpa Br minus. So Br adalah electronegative. So partially negative. And bila dia partially negative, bermakna dua elektron dalam ikatan akan cenderung untuk bergerak ke arah Br. Br akan dapat kedua-dua elektron. And look at the arrow that I'm using. I'm using full-headed arrow. Full-headed arrow over here stand for 2 electron. And when both electron transfer to Br, Br will become Br minus, while hydrogen will become hydrogen plus. So you will be forming your anion and you'll be forming your cation. Dalam heterolytic cleavage, kamu takkan dapat free radical. Kamu mesti dapat charge. Mesti dapat cation atau anion. Cation atau anion. Siapa positif, siapa negatif sahaja. Dan always remember, siapa yang akan jadi negatif? Orang yang lebih electronegative. Alright? So that is your heterolytic cleavage, homolytic cleavage. Setakat ni, homolytic dengan heterolytic kamu tak nampak penting dia tau. You see like kenapa nak belajar benda ni. You will start using this a lot in the next chapter when you start learning mechanism. Kita akan belajar mechanism, kita akan tunjuk step by step macam mana reaction tu berlaku. In the mechanism, we will be using this a lot. So make sure you learn this, understand this and keep this in your mind. Okay? Alright. Tak ada apa setakat ni. Alright, last thing. Last thing already, a few more slides. Okay, type of reactant. Very simple. Kita ada electrophile, kita ada nucleophile. Apa maksud electrophile? Cara saya hafal tahu apa tau? Electro kan ada T kan? Positif. Nucleo, L. Negative. So, electrophile is the one that always positive charge. Tu cara saya hafal when I was a student. Kenapa dia boleh positif? Sebab not enough electron. Alright, dia jadi positif sebab dia tak cukup elektron. That's why we have electron deficient species. Orang yang tak cukup elektron. Alright, so electrophile adalah orang yang tak cukup elektron. Siapa yang orang tak cukup elektron? All your cations basically. Benda tu jadi positif sebab elektron dah dibuang. So bila orang tu jadi positif sebab dia tak cukup elektron. All the cation will be your electrophile. Siapa lagi yang akan jadi orang yang tak cukup elektron? In your Lewis acid, your incomplete octet. Your incomplete octet adalah orang yang tak cukup 8 elektron. Contoh AlCl3 tadi.
AlCl3 dalam nota kamu. Kenapa AlCl3 akan jadi electrophile? Perasan tak? Al ni hanya pegang 6 elektron around it. Tapi kita tahu kita boleh capai oktet. Betul? So dia tak cukup elektron lagi untuk capai oktet. That is what we mean by incomplete octet. That is what we mean by not enough electron. Okay? Lagi, orang yang tak cukup elektron, your oxidizing agent. Alright, semua oxidizing agent adalah electrophile. Next, electrophilic site. Electrophilic site adalah bila kita ada pasangan. Yang ni kena tengok sikit. Bila kamu ada karbon duduk sekali dengan oksigen. Kalau karbon duduk sendiri, tak ada masalah. Karbon duduk sendiri, dia bukan electrophile. Dia tak ada pun positif, dia tak ada apa. Dia bukan apa pun. Alright, dia cukup je semua benda. Tapi bila karbon duduk dengan oksigen, problem arise. Sebab apa? Oksigen sangat elektronegatif. Dia akan tarik semua elektron duduk kat dia. Therefore, positive charge will drop on carbon. When carbon become partially positive means what? Not enough electron. Okay? And this area, this positive side, partially positive side is what we call electrophilic site. Ni adalah kawasan electrophilic, kawasan yang tak cukup elektron. Sama juga bila karbon pasang dengan halogen. Karbon dengan Cl, karbon dengan fluorine, karbon dengan Br, sama. Karbon dengan OH pun sama. Alright? You can see here that your carbon O will become partially positive. The partially positive is our electrophilic site. Okay? Kawasan yang tak cukup elektron. Always remember, electrophile ada positif. Positif sentiasa tak cukup elektron. That is electrophile. And vice versa. 100% vice versa adalah nucleophile. Bila nucleophile negative means what? Negative charge. Alright, semua anion basically. All the anion will be a nucleophile. Nampak? All your anion. Next, you have extra electron. You have a lot of electron. Siapa akan ada lebih elektron? Remember lone pair? Orang yang pegang lone pair, contoh H2O, dia pegang 2 lone pair. Ni adalah elektron yang lebih ni. Lone pair ni elektron yang lebih. The extra electron. Nampak? That is what we mean by nucleophile. That is what we mean by extra electron. Next, kawasan yang kaya dengan elektron. This is electron-rich area. Kenapa kawasan tu jadi kaya? Sebab dia pegang carbon-carbon double bond. Satu ikatan, 2 elektron. Dua ikatan ataupun double bond, 4 elektron. Kalau saya ada triple bond, lagi kaya. Kalau saya ada triple bond, satu ikatan, 2 elektron. Disebabkan triple bond, kawasan ni jadi 6 elektron. Kaya gila. Alright? Kawasan yang sangat kaya dengan elektron, you have a lot of electron. That is nucleophile. Okay? And this is how I memorized when I was a student. Saya hanya tengok pada, oh, electro, ada T, dia positif. Nucleo, dia L. So, dia negatif. Tu cara saya hafal lah. I hope it helps you a bit. Okay? Always remember, bila dia positif, dia tak cukup elektron. Bila dia negatif, dia lebih elektron. Itu sahaja. Okay? Next. Kita akan bergerak kepada type of reaction. Sikit je yang ni. Sebab kita tak buat latihan. Latihan buat dalam tutor. Kalau kamu jumpa soalan yang tak boleh buat ataupun kamu rasa kamu pening, boleh tanya. Type of reaction ada 4. Ada addition, substitution, elimination, rearrangement. Dalam addition ada 2. Dalam substitution ada 3. Okay? Elimination 1 je, rearrangement 1 sahaja. So yang ni, belajar dalam tutor, make sure you know what they are. Alright? So, what is mean by addition? Addition means before reaction, kamu tak ada. Tapi kamu ada lepas reaction. So, cuba tengok kat sini. The changes yang berlaku adalah CH3. Dari awal, CH3. Okay. Tak ada perubahan. CH. Oh, ada BR. Tadi tak ada BR. Sekarang, CH2. Tadi tak ada BR, sekarang ada BR. Tadi tak ada tau. Before tak ada. Tapi lepas tu ada. Kita ada penambahan.
That is what we mean by addition. You don't have it before, but then you have it after. That is addition. Same thing. Kita would go through one by one. CH3. Yang ni. CH3 kekal. Tak berubah. C pegang. CN tiba-tiba. Ada kawan baru. CN tak wujud tadi. CN tak wujud. So ada CN. So CN ditambah. Therefore is an addition. That is how we identify the type of reaction. Bila kita kata dia adalah reaction sayang, when we say it's a reaction, you need to have before and after. So to know what type of addition, what type of reaction, you need to look at the before and the after. Apa yang berlaku, apa yang kita ada sebelum, apa yang berlaku selepas. Kita compare before and after, baru kita nampak dia jenis reaction apa. Kalau addition bermakna kita ada penambahan. Kalau substitution, kita ganti sahaja. Alright, kita ganti. Kita tengok sikit macam mana maksud teacher ganti. CH3, CH3. Kekal tak berubah. CH3 ini, saya kembangkan. Kamu akan nampak sikit. You have your CH3 like this. Kita kembangkan. You have your CH2 like this. Saya harap kamu nampak at this moment lepas saya dah kembangkan. Nampak tak kawasan ni ada? Kawasan ni wujud tau. Hidrogen ni wujud. Alright, tapi hidrogen ini tadi adalah hidrogen. Sekarang diganti. Alright, diganti. Misuang ada tadi. Tak, kamu tak suka misuang. So kamu ganti dengan orang lain. Tu maksud diganti. Okay. Tempat tu dah ada. Tempat tu dah ada. Tapi kita ganti sahaja. Sama juga. Hidrogen ini diganti oleh Br. Hidrogen dah ada. Dia wujud tadi. So tempat yang sama saya ganti dengan Br. That is substitution. Same thing. Over here. What is being substituted by what? Anyone? Br substitute with OH. Br substitute OH or OH substitute Br? Br substitute OH. Br substitute OH. OH substitute with OH. R. Bukan bahasa Melayu aku memang ke laut. English broken. English broken. Tak boleh English broken. It's very important. You know later when you learn this in tutorial. Sayang, OH minus is the one substituting Br. Alright? Alright, OH minus is the one that's substituting Br minus. OH yang mengganti Br. Okay? Br diganti oleh OH. Berbeza tau. Alright? Kamu akan tengok nanti kenapa berbeza. So, nampak tak apa beza addition dengan substitution? Addition kita menambah. Substitution kita mengganti. Addition, tempat tadi kosong. Alright, tempat tadi tak ada siapa. Tempat ni tak ada orang duduk tau. Tempat ni tadi tak ada orang duduk. Tapi tiba-tiba tempat yang tak ada orang duduk tu kita masukkan CN. Tempat ni tadi, carbon ni pegang CH. CH. CH kekal. Tapi saya tambah orang baru. Nampak? Berbanding dengan substitution, CH3. H2 kekal. H2 kekal. Dia hidrogen diganti dengan Cl. Tu beza dia. Alright, dan hidrogen tu dah hilang dah. Hidrogen yang diganti tu hilang terus dah. Tak tahu pergi mana dah. Alright. So that is what we mean by substitution, and that is the difference. And the only things that we can do this is by comparing before and after from left to right. Compare satu-satu. Bila saya compare tadi, saya compare satu-satu. So compare setiap satu. Alright. Cari apa yang berubah. Next, yang ni lagi senang. Nama pun eliminate. Alright. Like how I wish I can eliminate you yang tak buka mic, tak jawab soalan tu. I wish I can eliminate you lah. Eliminate means we remove. Alright. Eliminate means we remove. We have it before. Alright. Have it before the reaction. Alright. But then is removed after the reaction. Alright. Sama, kita akan bergerak dari kiri ke kanan. Kita akan bergerak dan kita akan tengok satu-satu.
Alright. I have my CH3 jadi CH2. CH3 jadi CH2, hidrogen dia dibuang. Lepas tu CH2OH. CH2OH tinggal dengan CH2. OH pula dibuang. So kamu nampak tak? H dengan OH dibuang, bermakna kita buang H2O. That is what we mean by elimination. Kita membuang, kita ada benda tu, lepas tu kita buat reaction, kita remove benda tu. Benda tu jadi hilang selepas reaction. That is elimination. Senang. Senang kalau kamu sanggup tengok dari kiri kanan, senang kalau kamu tengok satu-satu. Okay? This one. What is mean by rearrangement? Cara yang paling senang untuk tengok rearrangement adalah the total atom before equals to the total atom after. Alright, tu cara paling senang. Cuba kita kira sikit. Carbon 2, hydrogen 4, O1. Selepas carbon 2, hydrogen 4, O1. Nampak tak? Tak ada apa yang dibuang. CH2, kamu nampak macam, oh teacher, ada penambahan. Ada H. Dia tak ditambah. Dia dipindah daripada H ni. Dia dipindah. Nampak tak? Rearrangement. Susun semula. Alright. Dia diambil daripada OH ni jadi kat situ. So carbon yang pegang H, CH kekal, CH kekal. Tapi O akan hilang H. H dia pergi kat mana? H dia duduk kat sini dah. Ni H dia. Nampak? That is what we mean by rearrangement. Kita susun semula. And always remember to check the type of reaction, we only need to do one thing. We compare before and after. Okay? It's not easy, but we'll be using this a lot in the coming chapters. Alright? In all the chapters. Make sure you take that attendance, make sure you understand all the type of reactions sebab kita akan jumpa balik nanti dalam semua topik yang akan datang. Saya akan tanya balik. Alright, dia adalah apa. And make sure you remember we have extra class on Thursday night. Okay? I'll see you on Thursday night. Have a good day, stay safe, and I will see you very soon, I guess. Thank you, Miss. Pukul berapa, madam? 8.30 kot. Okey ke 8.30? Dan ke? Nak solat? Jangan baru masuk waktu solat. Ya kok, lambat sekarang ni. Sekarang lambat. 8.45? Boleh kot. 8.45 boleh Ampalah sebelum nak masuk waktu tu hampa ambil air semayang siap-siap, semua dah siap-siap. Tunggu je azan. Dia macam tengok kawasan lah. Macam kalau macam Kelantan, lepas tu Penang lewat 10 minit. Nak pukul berapa? 9 boleh ada? Saya tak apa, UO je. Saya Miss Wong buat kelas sampai pukul 10. Jangan buat statement tu. Nanti bagi tahu bincang antara classmate kamu nak pukul berapa. Saya okey je, pukul 9 pun saya tak kisah. Up to you. Okay, let me know. Make sure semua kawan okey dan kita buat je lah pukul 9. Tak ada masalah. Buat ni. Okay, tak apa. Alright, take your attendance. Have a good day. I'll see you guys around. Thank you, Miss. 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 Thank you, teacher. Aku just